Okey, kita punya graf kita adalah y equals to 9 minus x squared. Okey. Jadi kalau kita nak lukis graf, okey, yang pertama kita tengok bagaimana kita nak lukis graf ni. Y sama dengan 9 minus x squared. Okey. Ini sebenarnya graf dia adalah kuadratik, kan? Kalau kita tengok sebelum ni, kalau y itu sama dengan negatif x kuasa 2, dia mesti bentuk masam lah. Kan? So graf kita mesti bentuk masam. Cara kita nak lukis, andaikan dia bila x kosong, maka dapatlah y itu 9. Tukar pula bila y itu kosong lah. Y kosong, maka x itu adalah dua nilai. Jadi 3 dan 3. Jadi kalau kita nak lukis, macam tu lah. Kalau kita nak lukis, y kita 9. Ni katakan 9 lah. Ini adalah negatif 3 dan 3. So graf kita macam ni lah. Macam tu. Okay. Sebenarnya bila kita lukis graf, kita nampak lah. Okay, kemudian soalan yang pertama, kita nak find the area of the region R. Okay, sekarang ni, yang ni lah. Kita nak cari area ni. Okay, sekarang ni, untuk nak cari area, untuk soalan yang pertama, kita nak cari area. Okay, untuk cari area, kita punya graf tadi adalah y sama dengan 9. Mana tulis? 9 tolak x kuasa 2 kan? Ni kita punya graf tadi. Jadi sekarang ni kita boleh, area ni kita boleh pilih sama dia nak ambil x ataupun nak integrate respect to y. Mana-mana boleh. Kita tengok mana yang kita rasa mudah. Kalau ikutkan sini, kita boleh pilih integrate respect to x. Jadikan y sebagai tajuk. Ini kita punya formula. Area kita ada dua formula. Sama ada nak gunakan yang satu lagi ni, x dy. Ni formula ni, formula. Kalau kita nak ambil yang pertama, maka ingat bila integration respect to x, maka nilai yang ni mesti x. Jadi kalau nak guna yang ni, mesti ambil negatif 3 sampai 3. Tapi kalau nak guna yang ni, integrate respect to y, maka kita kena ambil 0, 0 sehingga 9. 0 sehingga 9. Okay. So area kita boleh pilih mana-mana. Kalau volume tak boleh, ikut putaran. Okay, katakan saya pilih yang pertama lah. Kalau saya pilih yang pertama, ingat jangan integrate daripada sini. Ini formula. Y ni kena tukar. Y itu adalah 9 tolak x kuasa 2. Jadi kita akan ambil tolak 3 sampai 3. Kemudian 9 tolak x kuasa 2 dx. Okay, kemudian kita integrate 9x tolak x kuasa 3 per 3. Gantikan nilai 3 dan negatif 3. Okay. Jadi yang pertama gantikan 3 dulu. Gantikan 3 ni. So dapat 81 tolak 27 per 3. 9. Ganti pula dengan nilai negatif 3. So dapat negatif 27 tolak. Ini akan dapat negatif 27 per 3. So dapat negatif 9. Okay. So nanti kamu kira lah tu. Sepatutnya dapat lagapan dia 36. Okay. Ini nanti kamu cek. Okay. Jadi untuk cari area, kita boleh pilih nak guna formula yang mana. Bebas. Okay. Ikut mana mudah. Cuma kalau nak jadikan ini, dia payah sikit lah sebab dia ada square root. Jadikan x sebagai tajuk, maka kita akan dapat 9 tolak y. Lepas itu kena buat square root. Soal sikit lah. Okay. Jadi lebih mudah guna formula yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua tadi apa? Hence find 0 to 9. Okey, maknanya sekarang ni kita nak cari area yang ni pula. Gunakan formula ni. 09. Okey. Nak cari area 09. Tadi kalau kita gunakan formula yang kedua, maka kita akan dapat 9 tolak y tapi ada square root. Okay. 9 tolak y dy. Okay.
Sebenarnya untuk soalan yang kedua ni, soalan yang kedua dia menggunakan apa? Hence. Hence ni biasanya dia merujuk kepada di atas. Ni merujuk kepada yang di atas. Maka sebenarnya kalau ikutkan kita tak payah kira. Sebab semua ni sama. Maka jawapan dia mesti 36 juga. Sebab ni 36, 0 hingga 9. 0 hingga 9. Okey, ini katakan kita cuba integrate ni. Ni sepatutnya 0 hingga 9. 0 hingga 9. Okey, ni jadi sekarang ni kita teruskan. Kalau kita integrate, kita gunakan 0 hingga 9. 9 tolak Y kuasa setengah dy. Okey, dan kita akan teruskan. Okey, kalau yang macam ni kita boleh integrate terus. Kita gunakan petua kuasa. So kuasa akan bertambah 1, dia akan jadi 3/2 bagi dengan kuasa yang baru 3/2. Tetapi jangan lupa, kita akan satu lagi step, differentiate in bracket 91. Masukkan nilai 0,9. Boleh? Kita gunakan integration, gunakan yang kuasa. So kurungan kuasa tambah 1. So kurungan kuasa 3/2 per dengan kuasa yang baru. Tetapi jangan berhenti kat situ. Sebab bila integrate kurungan, dia ada tambahan sikit kerja ni. Dia mesti tambah dengan differentiate in bracket. Dapat -1. Okay, so nanti kita akan dapat, ini akan dapat -2/3 9 tolak Y kuasa 3/2. Okay, kita akan masukkan nilai -2/3. Okay, ini yang pertama masukkan 9. 9 tolak 9 kosong. Lagi senang. Tolak. Ganti kosong pula. Maka 9 kuasa 3/2. 9 tolak kosong. 9 kuasa 3/2. Okey, yang ni kamu guna kereta lah ni. Okey, 7 positif. 7, 2, 54. 54 bagi 3 berapa? 18 je? 18. So 18 ini kuasa 2. So macam tu lah. 0 hingga 9. Okey. Jadi untuk yang B tu jawapan dia adalah 18. Okey, kemudian untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C. Soalan C apa dia nak? Apa yang ada volume? Okey, sekarang ni untuk volume kita ada formula ni, volume. Ikut kita rotate dekat mana? Okey, kalau kita rotate dekat x axis, maka formula dia mesti V sama dengan pi, mesti guna dx. Sebab kita rotate about x axis. Maka formula dia y kuasa 2. Itu dia punya formula dia. Jadi untuk yang C ni kita akan gunakan C kita akan ambil volume equals to pi. Saya tulis formula dulu. dx. Kita mesti guna dx sebab kita rotate about x axis. So jangan pergi tukar integrate dy. Salah. Okey, kita ambil. Okey, bila dx maka integration ni mesti ambil nilai x. Nilai x tadi adalah -3 sampai 3. Tadi kita punya function kita adalah y. Apa kita punya function tadi? Y sama dengan 6 tolak x kuasa 2. Kan kita punya function tadi. Function tadi 9 tolak x kuasa 2. 9. Oh, bukan 6, 9 kan? 9 tolak x kuasa 2. 9, yes. Okey, jadi sekarang kita nak y kuasa 2. Maka ambil ni, 9 tolak x kuasa 2. Kita kena buat macam ni. 9 tolak x kuasa 2. Kuasa 2. Sebab y itu adalah 9 tolak x kuasa 2. Okey. Okey, yang ni jangan kita guna cara tadi.
kurungan kuasa 3/3, kemudian beza dalam kurungan, tak boleh. Yang ni tak boleh kita integrate terus sebab dalam ni degree 2. Dia yang kita boleh buat cara tadi, kalau dalam ni degree 1. Ni kan? Ini saya boleh integrate terus sebab dalam ni degree 1. So hati-hati. Kalau jumpa soalan ni boleh buat, tapi kalau untuk yang kuasa 2 tak boleh sebab degree 2. Jadi apa yang kita buat, kita hanya perlu expand je. Nak integrate boleh tapi kena expand dulu. So kita expand ni 2 kali kurungan. Nanti kamu akan dapat 81 tolak 18 X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 4 dx. Okay? Mesti guna dulu. Lepas tu kamu integrate. Barulah kita integrate 81X tolak kuasa 3. 18X kuasa 3/3 tambah kuasa 5/5. Okay. So kamu gunakan yang tu. Okay, nanti kamu kira lah. Saya bagi jawapan dia 259. 259 1/5 ke? Okay, 1/5. Nanti kamu cek lah. Unit kuasa 3. Okey. Okey, boleh faham ni? Okey tak? Senyap ni. Faham. Okey. Kita tengok untuk soalan D pula. Kita nak cari volume juga. Okey, tetapi kita tengok dia punya soalan dia bagi upah ni. Ingat formula yang kita buat ni, ini untuk kalau kita rotate 2 pi. 2 pi. Formula yang kita gunakan mesti rotate guna 2 pi radian. Mesti rotate 360 darjah. Tetapi kalau untuk soalan yang ni, dia hanya rotate through pi radian. Maksud dia kita abaikan dulu syarat ni, Kita abaikan. Kita kira macam biasa, tetapi jawapan akhir nanti kamu bagi 2. Sebab dia hanya putar separuh je. Formula kita hanya putar untuk complete 360 darjah. Okey. Ini sepatutnya kita gunakan V sama dengan pi rotate above Y. So ini adalah X kuasa 2. Jadi kalau saya guna formula ni, ini kalau kita rotate 2 pi radian. Ingat formula yang kita buat ni rotate untuk 2 pi radian. Walaupun formula dia pi. Okay? Dia bukan ikut je ni. Kalau kita rotate pi radian, maka sini mesti pi. Kalau rotate 2 pi radian, maka letak sini 2 pi. Dia tak ikut itu. Formula kita akan guna pi kalau rotate 2 pi. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, kita abaikan dulu syarat ni. Kita anggap semua soalan tu diputarkan 360 darjah. Okay? Okay, jadi untuk soalan ni, kita akan ambil, kita gunakan V sama ini untuk soalan D. Integrate. Tadi dy kan? So dy, so tajuk dia adalah X kuasa 2. dy ni mesti guna 0 hingga 9. Ini kita punya formula. Tadi kita punya graf itu 9 tolak X kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni kita akan integrate. Kita bukan integrate yang ni. Kita akan integrate 9. Okay, jadikan X kuasa 2 sebagai tajuk, maka 9 tolak Y. dy. Okey, ini sama dengan pi 0 hingga 9. Salah, ni kita boleh integrate terus. Ini kita akan dapat 9Y tolak Y kuasa 2 per 2. Gantikan dengan 09. Okey, yang ni kalau ganti 9 dapat 81 tolak 81 per 2. Ganti 0 tolak 0. Okey, nanti kita akan dapat 81 tolak 81. 40. Lebih kurang 40 per 40 setengah, betul tak?
Ni unit. 14.5. Kan? Kuasa 3. Okey, jadi kita tengok balik, tengok. Okey, tadi kita putar di paksi Y. Ni saya ambil daripada sini. Saya putar di paksi Y. Okey, kalau kita putar di paksi Y, kan? Yang kita kira tadi, yang dapat 40,5 tadi, itu kalau kita putarkan, dia merujuk pada kawasan ni. Boleh? Sebenarnya yang kita kira tadi, yang 40,5 jawapan tadi. Ni tadi volume. Yang kita kira tadi adalah 40,5 tadi kan. Itu maksud dia, kita bayangkan kalau kita putarkan ni, maksud dia saya putarkan ni sebenarnya. Saya putarkan ni 360 darjah. Kan? Maka jawapan dia adalah 40,5. Ini kalau saya putarkan separuh. Jadi sepatutnya, untuk jawapan akhir, bila kita nak jawab soalan kata diputarkan sebanyak pi radian je kan. Rotate about pi radian je. Maka volume kita sepatutnya kena ambil jawapan 40,5 kena bahagi 2. Kan saya kata tadi kan? Ini yang kita sibuk kira ni, ini sebenarnya kalau diputarkan 360 darjah. Okay? Jadi kalau kita nak ikut arahan soalan, maka jangan ambil 40,5. Ini adalah 40,5 bahagi 2. Kena bahagi 2. Okey. 40,5 bahagi 2 berapa? 20.25. Yes. Itu. Sepatutnya jawapan dia ingat. Yang jawapan 20.25 ini untuk ni yang biru ni je. Kan? Untuk yang biru tu kalau saya putar separuh, maka nilai dia 20.25. Masalahnya kita bukannya ada satu kawasan. Kita kan ada 2. Maka volume yang pertama kena tambahlah dengan volume yang satu lagi untuk dapatkan jawapan akhir. Boleh ke ni? Okey tak ni? Maka jawapan akhir dia, volume yang sebenar yang kita nak adalah 2 kali 20.25. So jawapan dia 40/1/2 unit kuasa 3. Okay. So ingat ya, yang 40,5 ni ini untuk kita putarkan untuk kawasan sebelah ni je. Ini jawapan ni diputarkan sebanyak 2 pi radian. Okay. Ni yang biru ni saya kira ni, ini kalau saya putarkan separuh ni, separuh saya putarkan 360 darjah. So dapatlah 40,5. Jadi kalau saya nak kira B1 ni, maka B1 kita bukannya 40. 20.25 sebab soalan kata diputarkan hanya pi radian saja. Sedangkan formula digunakan 2 pi. So ikut arahan soalan, maka ambil jawapan 20.25. Tapi ingat soalan dia bukan kawasan blue tu hanya sebelah kanan je. Dia ada sebelah kiri. Jadi tak payahlah kita kira benda yang sama. So kita hanya darab 2 kali. Soalan nombor 2. Jadi kita ingat untuk bab 2 ni kita ada kalau kita nak solve differential equation, dia ada 2 kaedah, sama ada nak guna separable variable, ataupun kita akan gunakan kaedah yang kedua dipanggil integrating factor. Okey, sekarang ni kita fokuskan lagi sambungan kaedah yang pertama. Cuma beza dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama kita bila selesaikan mesti ada jawapan bersama dengan C. Okey, untuk yang dekat sini, katakan saya ambil contoh 2A lah . Kita ada syarat tambahan. Ni, kita ada syarat tambahan. Bila kita tengok ada syarat tambahan, maka jawapan dia jangan ada C lagi dah. Dia mesti nombor. Okey.
Jadi kalau kita ada maklumat Y03, tengok kita punya variable kita ada dua, Y dan X. Maksud dia kalau yang ni maksud dia yang kosong tu adalah X. Yang kosong tu adalah X dan Y tu adalah 3. Okay. Jadi kalau soalan buat penulisan macam ni, tengok variable kita apa? X dan Y. Maka yang dalam ni adalah X. Yang sama dengan ni untuk Y. Jadi jangan terbalik. Okay. Ni kita akan gunakan maklumat tu, kemudian kita selesaikan dulu. Jadi kalau kita jumpa soalan contoh dy dx sama dengan x cube y plus y. 1 plus y. Okay. Kita cuba asingkan x sebelah kanan, y sebelah kiri. So kita akan dapat yang ni lah. Dan kita berjaya pisahkan, lepas tu integrate kiri dan kanan. Bila integrate, sebelah kiri mesti dapat ln. Ini selalunya dari segi penulisan yang betul, dia kena letak modulus. Tapi kalau kamu letak kurungan biasa betul. Tapi kamu kena ingat lah, bila nanti nilai negatif, kamu positifkan je. Okay. Sebelah kanan ni kalau integrate, kita akan dapat cos 3/3 dan biasanya mesti ada tambah C. Biasa memang kita akan buat macam tu. Mesti ada tambah C. Tetapi untuk soalan ni, dia ada tambahan maklumat. Dia menggunakan, okey, kalau tengok tadi 2A tadi, maklumat tambahan dia adalah Y kosong sama dengan 3. Ini maksud dia, X sama dengan kosong, Y itu 3. Gunakan maklumat ni, kita ganti dalam equation yang kita dapat tadi. So kita ganti, maka dapatlah ln 1 tambah 3 ln 4 sama dengan, ni kalau kosong ni kosong lah, maka dapatlah C. Maka jawapan akhir dia adalah ln 1 tambah Y sama dengan X kuasa 3 tambah ln 4. Okey, ini beza dia dengan soalan yang pertama. Kalau soalan yang pertama, kita kekalkan ada tambah C. Bila ada maklumat tambahan, maka C tu dah tak ada. Okey, sepatutnya kita punya jawapan kita yang ni lah. Tapi selalunya jadikan Y itu sebagai tajuk. Jadi apa yang kita buat biasanya gerakkan ln 4 ni supaya dia boleh gabung ke sini. Bila saya gabung, kan, bila saya gabung 1 tambah Y, ni bawa ke kiri, jadi tolak. Tolak maksud dia bahagi. So saya bagi 4. Ini adalah X kuasa 3/3. Step berikutnya saya hilangkan ln. Bila kita hilangkan ln, maka muncullah eksponen. Hilang ln ni, muncullah eksponen. Maka yang kanan ni akan naik ke atas. Itu dia punya cara dia. Okay, jadi kita proses, jadikan Y sebagai tajuk, darat silang dulu. So 4 eksponen X kuasa 3/3 tolak 1. Okay, kita darat silang dulu. Darat silang. Lepas itu saya gerakkan 1 ni ke sebelah kanan. So 4. Okay, yang ini pun sama. Okay, so itu kita punya jawapan. Dengan Y sin T. Ini adalah T pi per 2. Dan satu lagi Y sama dengan negatif 3. Okay, ini pun sama, nanti kita cuba asingkan Y sebelah kiri dan T itu sebelah kanan. Okay, kemudian bila kita dah berjaya asingkan, integrate je kiri dan kanan, maka dapatlah ln Y. Ini selalunya pagarkan ni, sama dengan integrate sin dapat apa tadi? Integrate sin dapat Negatif cos. ya, jangan silap ya, negatif cos T, dan mesti ada tambah C. Kemudian kita ada maklumat tambahan, T sama dengan pi per 2 dan Y itu adalah negatif 3. Okey, maka ini yang penting ni. Bila Y ni negatif 3, bila kita guna kurungan modulus, nanti kita akan nampak, oh rupanya ini adalah ln 3. Kan? Itu yang patutnya lebih tepat guna kurungan modulus. Supaya kalau berlaku macam ni, ln
in bracket negative 3, dia akan jadi ln 3. Okay. So jadikan dia positif. Sama dengan negatif cos pi per 2. Okay, kalau nak guna pi dalam kalkulator, pastikan tekan mode radian. Tekan mode radian baru guna cos pi per 2. Kalau tak, kamu kena tukar pi ni kepada 180. Jadi cos 60 lah kamu gunakan. Cos 60 berapa? Kita dapat kosong kan? Betul tak? Kosong. Ya, maka C itu adalah ln 3. Maka jawapan kita adalah ln Y sama dengan negative cos T ln 3. Okey, jadi selalunya jadikan Y ni sebagai tajuk, gerakkan ln 3 dulu. So dapat ln Y over 3 sama dengan negative cos T. Kemudian jadikan Y per 3. Hilangkan ln, muncullah eksponen. Macam tadi lah ni. Sama macam tadi. Maka Y itu adalah 3 eksponen negatif cos T. Okay. Kalau kita nak solve differential equation, yang pertama kita dah buat tadi, separable method, variable. Okay, sekarang saya nak gunakan IF lah. Okay, nak gunakan IF. Okay, bila nak guna IF, dia ada step-step dia lah. Okay, kita tengok balik cara kita nak buat IF, integrating factor. Integrating factor method. Okay. Integrating factor. Tinggal apa ni? Factor. Okay. Okey, dia ada step dia. Yang pertama kita kena pastikan mesti bentuk dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Yang pertama, kalau kita jumpa soalan macam ni kan, ni kena proses balik ni. Proses balik supaya bentuk dia mesti macam ni. Maksudnya dy dx ni koefisien dia mesti 1. Pastikan ini je. Bila kita pastikan ni, maka yang lain ni akan ikut. Kemudian step yang pertama, kita kena cari IF dulu, integrating factor. Dengan cara gunakan formula eksponen kuasa ni, Px ni. Px tu adalah sebelah Y. Okay. Tu step yang pertama. Bila kita dah dapat, maka ambil IF yang kita dapat ni, darab untuk kiri dan kanan. Ni kiri dan kanan. Nanti kita tengok, saya tulis dulu, umum dulu. Ambil IF darab kiri dan kanan soalan. Step yang ketiga, bila kita dah darab, kita ubah bentuk kepada d over dx. Mesti ada bentuk ni. Dengan cara ambil IF yang kita dapat, darabkan dengan y. Sebelah kanan tak berubah. Step yang keempat, dx ni bawa ke sebelah kanan. Bawa ke sebelah kanan. Lepas itu barulah kita integrate kiri dan kanan. Itu kita punya proses dah. Okey, kita tengok balik soalan ni. Kita tengok bagaimana kita nak guna kaedah tu. Okey, katakan kita ambil yang 4A lah. Okey, soalan 4A, dy over dx tolak, ni saya hasilkan ni, x tambah 1 darab y. Okay. Jadi kalau kita nak guna integrating factor, kita akan buat bentuk ni lah. Kita bandingkan dengan yang tadi. Mesti bermula daripada dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Kita mesti ada bentuk ni supaya kita nampak px tu yang mana. Px termasuk negatif, tapi kedudukan dia sebelah y. Okay. So pastikan dia mesti ikut kita punya general form ni. Okey, jadi kita mulakan dengan step yang pertama. Step yang pertama, kita nak cari IF adalah eksponen kuasa integration. Kita punya Px negatif 1 per x tambah 1.
Ni kita teruskan. Kita integrate. Dapat negative ln. Okay. Dan kita ingat, kalau eksponen kuasa ln ni, dia boleh hilang. Tapi pastikan negatif yang ada di antara dua ni. Okay. Ni kena bawa naik ke atas. So, kita akan ambil eksponen ln X tambah 1 kuasa negatif 1. Jadi, eksponen dengan ln ni, dia boleh hilang. Maka dapatlah kurungan kuasa negatif 1. Ataupun maksudnya 1 per X tambah 1. Okay, kemudian tengok balik senarai yang tadi, yang step tadi. Bila kita dapat IF, maka IF ni kita darab untuk kiri dan kanan soalan. Kiri dan kanan soalan. Tadi kita punya soalan dy dx tolak 1 per X tambah 1 darab Y sama dengan X. Okay. Step yang kedua, kita hanya darabkan kiri dan kanan. Darab kiri dan kanan. Okay. Yang kuning ni asalnya soalan. Tapi bila kita ada IF ni darab kiri dan kanan soalan. Okey, kemudian step yang ketiga. Saya nak ubah ni semua ni banyak ni. Sebab kalau kita nak integrate daripada sini, susah ni. Memang tak boleh. Jadi saya ubah bentuk kepada d over dx. Jadi tengok balik saya punya nota tadi. Cara dia adalah IF darabkan dengan Y. Itu dia punya cara dia. IF kita tadi adalah 1 per X tambah 1. Dan Y ni memang sentiasa Y. Tak kisah apa jenis soalan, IF darab dengan Y. Dia takkan berubah Y ni. Cuma yang berubah tu adalah IF. So untuk step yang ketiga ni kena hafal. Sebelah kanan ni kita kekalkan X per X tambah 1. Okey. Kemudian step yang keempat. Kalau kamu tengok balik senarai saya tadi, step yang keempat, dx ni bawa ke sebelah kanan. Ini kalau senang, kita letak Y per X tambah 1 lah. Sama dengan X per X tambah 1 dx. Okey, bila dah sampai sini, barulah kita boleh buat integration. Okey. Jadi kita kena ingatlah. Kalau kita jumpa integration of dx, ini apa jawapan ni? Integration of dx. Apa jawapan? X tambah Q. Ya, betul. Yang kedua, katakan saya ada integration of dt. Apa jawapan ni? T tambah C. Yeah, maksud dia integration dengan d ni dah akan hilang. Dah akan hilang. Sama cerita dengan ni. Integration dengan d ni dah akan hilang. Maka untuk sebelah kiri ni, kalau kita nak integrate, kita buang je integration dengan d ni. Maka sebelah kiri ni jawapan dia adalah Y per X tambah 1. Okay. Kemudian untuk sebelah kanan ni, boleh tak kita integrate terus dapat jawapan? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab dia bentuk fraction. Saya tengok ada yang buat masa exercise tu, ada yang buat integrate atas dapat X kuasa 2 per 2. Lepas tu terus integrate bawah, X kuasa 2 per 2 tambah X. Salah lah. Dalam integration dia tak ada peraturan macam tu. Kalau nampak je fraction, memang tak boleh integrate terus. Okay? Jadi kita terpaksa guna jalan panjang untuk dapatkan jawapan. Okay? Jadi kalau macam tu, maksud dia kita asingkan dulu, kita fokuskan sebelah kanan je dulu. Kita tinggalkan sebelah kiri ni. Okay, kita tengok X per X tambah 1 dx. Okay, kita ingat balik chapter 1. Kalau di atas ni polinomial, di bawah ni polinomial. Jadi kita masa belajar itu kita ada dua kaedah. Substitution ataupun integration by part. Kita nak guna kaedah apa tu? Kalau dua fungsi sama. Substitution. Ya, betul. Kalau berbeza, katakan atas ni adalah P, bawah ni adalah eksponen, maka gunalah integration by part. Okay?
Jadi jangan salah pilih kaedah. Maka kalau kita guna substitution, tak payahlah kita guna lopet. Lopet untuk IBP. Okay, jadi kita mulakan dengan let U. U nak ambil yang mana ni? U nak ambil yang X mana? tambah 1. Yes, X tambah 1. So, differentiate. Ini akan dapat dx. Okay. Jadi kita gunakan dua maklumat ni untuk tukar soalan ni kepada sebutan U. So, kita akan dapat, sambung balik, ini adalah 1 per U. Yang dx ni adalah du. Okay, settle. Masalahnya kita ada satu yang tertinggal. Ada satu yang belum bertukar. Okay. Tetapi janganlah kita tulis macam ni. Jangan kita tulis X per U du. Salah lah. Bila kita integrate respect to U, pastikan semua ni mesti dalam sebutan U. Maka X yang tercicir ni kena tukar juga. Cara nak tukar, kita gunakan dua maklumat ni juga. Salah satu maklumat ni. Maka nak guna yang mana? Atas ke yang bawah ni? Untuk dapatkan X sebagai tajuk. Atas. Jadi kalau kita jadikan X sebagai tajuk, apa jawapannya? U tolak 1. Ya, tolak 1. Maka jadi jangan tulis X ni, kena tukar. U tolak 1. Kemudian ini lebih mudah kalau gunakan U per U tolak 1 per U. Ataupun kita proses lagi 1 per U du. Okey, integrate 1 dapat apa? X. Kau ya betul. U kan? Kau jangan belasah X je. Tengok soalan. Integrate respect to U. Tolak. Ini dapat apa pula ni? 1 per U integrate. Dapat? Ln U. Ya, betul. Tambah sini kemudian. Maka jawapan kita patah balik kepada X. Mana tadi? U ni adalah X tambah 1. So, X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Okey. Maka sebelah kanan kita dah dapat selesaikan. Maksud dia sebelah kanan ni jawapan dia adalah yang ni. Kemudian kita patah balik pada soalan tadi. Sebenarnya kita nak integrate sebelah kiri. Salin je. Y per X tambah 1. So, kita salin. Y per X tambah 1. Sebelah kanan yang paling panjang ni. X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Dan jangan lupa, bila yang terakhir kena tambah C. Selalunya jadikan Y ni sebagai tajuk. Maka kita akan dapat kuasa 2 yang ini X tambah 1 ln X tambah 1. Dan jangan lupa C pun kena darab X tambah 1. Okay, inilah kita punya jawapan. Kita ada X dy sama dengan X sin X tolak Y all in bracket dx. Okey, jadi yang pertama kita proses dulu. Kita proses bawa dx ni sebelah kiri. So kita akan dapat X dy dx sama dengan X sin X tolak Y. Okey, kemudian kita bawa Y tu sebelah kiri. Okey. Dan kita kena pastikan jangan ada sebarang function sebelah dy dx. Jadi semua bahagi dengan X. Semua bahagi dengan X. Okey, saya tulis macam ni sebab kita nak samakan dengan bentuk general form. Okey, ini sebab saya nak comparekan dengan dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Kan, kalau kita nampak integrating factor mesti guna ni. Maka kita akan nampak rupanya px adalah 1 per x dx. Kalau ada negatif, negatif pun kena ambil juga. Okay. Maka kita teruskan dengan step yang pertama, integrating factor. Mesti ambil IF sama dengan eksponen. Ini formula ni.
Eksponen kuasa integration of Px. Sekarang Px kita adalah 1 per X. Maka P kuasa ln X ni sama dengan X. Okay. Jadi step yang pertama adalah X. Jadi step yang kedua, dah dapat IF, darab kepada soalan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okay. So, saya letak je kiri dy dx tambah 1 per x y sama dengan IF darab yang sebelah kanan ni pula. Sin x. Jadi, untuk step yang kedua ni, dia sebenarnya kita salin soalan tetapi kita darabkan dengan IF kiri dan kanan. Ini soalan ni. Kiri dan kanan. Okey. Jadi kita teruskan step yang ketiga. Step yang ketiga. Yang step yang ketiga ni kita tak perlu expand ni. Kita tak perlu expand. Kita cuma ubah bentuk kepada d over dx. D over dx. Cara dia mudah je. Kamu ambil je IF dan darabkan dengan y. Itu dia punya cara dia. IF kita adalah x. Ni x. So ambil x darab y. Macam tu je. IF x darab y. Dan kalau kita nak check, kita gunakan product rule. Gunakan product rule, mesti dapat ni semua ni. Itu kalau kita nak check lah. Ni sebenarnya tak payah check. Sebelah kanan, kita hanya biarkan x sin x. Okay. Kemudian step yang keempat, kita gerakkan dx tu ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Okay. Lepas itu barulah kita proses integrate kiri dan kanan. Untuk integrate kiri mudah macam tadi. Integrate kiri hilangkan dua ni je. Maka sebelah kiri dapatlah xy. Senang. Tetapi kalau nak integrate kanan mudah tak? Boleh tak kita integrate terus? Tak boleh. Tak boleh sebab ini adalah polinomial. Ini adalah trigonometri. Dua fungsi berbeza nak guna kaedah apa? Integration by part. Ya, betul. So ingat tu. Bila dua fungsi berbeza guna integration by part. So ingat nak pilih u tu dia ada syarat. Refer pada Lopez. Kalau substitution tak payah guna Lopez. Okey. Okey, jadi kita fokuskan untuk sebelah kanan. Okey, x sin x dx. Okey, jadi kita gunakan u, kita mesti ambil p dulu x, kemudian dv adalah sin x dx. Okey, kemudian kita differentiate. Ini ingat balik guna kaedah IDP. Jadi ini integrate. So v sama dengan integrate sin apa-apa? Negative cos. Ya, betul. Cos. Sepatutnya ada tambah c dah kemudian. Okey, kemudian kita kalau nak guna formula gunalah, ataupun kalau tak nak guna formula darab silang dia. Okey, darab silang. Maka sebelah kanan tadi. Okey, darab silang So saya darab silang dapat negatif x cos x. Tolak ni sebab formula. Tolak ni sebab formula. Kita ambil yang ni darab dengan dx. So ini hati-hati Yang negatif ni sebab ni. Ni semua darabkan dengan dx. Negatif yang pertama tu sebab formula. Tolak integration. Ni kalau kita nak mudah ni, kita susun balik. Kita kena ditambah. Okey, kemudian kita akan teruskan. Integrate cos apa? Dapat sin. Ya, betul. Sepatutnya kena tambah C lah. Kita buat kemudian. Okey, maka sebelah kanan kita dapat jawapan. Kita patah balik tadi. Okey, kita patah balik. Tadi sebelah kiri kalau integrate dapat XY. So, saya tulis. XY. Sebelah kanan kalau integrate dapat yang panjang ni. Cos X tambah. Okey, kita dah tengok. Kita dah dapat jawapan. Akhir sekali tutup dengan mesti ada tambah C. Tambah C. Dan proses sikit lagi supaya jawapan dia mesti Y sebagai tajuk.
Semua bagi X termasuk C. Ni kalau bagi X dapat negatif. Ni kalau bagi X dapat sin X over X. Dan tambah dengan C over X. Itulah kita punya jawapan. Sir, Ya. maksudnya dekat IBP tu tak payah tambah C lagi lah kan? Ya. Untuk kalau kita tengah buat, kan, kita tengah proses ni, kita jangan letak tambah C dulu. Kita biar dulu. Kan nanti banyak sangat C nanti kita pening. Jadi untuk mudah, kita buat. Kita yang penting kita dapat function cukup. Bila kita dah masukkan ke dalam gabungan kiri dan kanan, bila dah siap semua, akhir sekali baru letak C. Okey? Sama juga tadi kita bila integrate kiri, sepatutnya kiri pun mesti ada tambah C. Sebab ada integration. Kanan pun ada tambah C. Jadi nanti banyak sangat C nanti kan kita pening. Jadi sebenarnya untuk kita nak jawab, cara kita jawab, kita abaikan C dulu. Bila dah siap integrate kiri kanan, tutupkan dengan tambah C. Tapi letakkan C tu sebelah kanan je. Sebelah kiri tu tak payah. Kiranya sebelah kiri tu katakan dia ada constant, saya labelkan C1. Sebelah kanan pun ada constant juga, saya labelkan C2. Jadi gabungan tu saya wakilkan dengan C. Okey, sepatutnya dia mesti ada C1, mesti ada C2. Jadi saya wakilkan dengan C je. Jadi cara kita jawab tak payah tunjukkan banyak sangat C dah. Kita wakilkan dengan satu je. Itu cara kita tulis jawapan.